Baik, perkara yang banyak dibangkitkan oleh netizen hari ini, Datuk Seri, ialah cabaran negeri Johor untuk menawarkan barisan calon. Barisan calon ni ialah sesuatu soalan yang sekarang ni memanas di mana-mana kita pergi. Jadi orang ni kata saya ada harapan jadi calon, pergi sini saya ada harapan jadi calon. Tetapi kita pun ada satu soalan, kita nak tinjau pandangan daripada netizen ni, nanti tuan-tuan boleh jawab. Calon yang macam mana yang dikendaki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada siapkan satu soalan. Tapi kepada Datuk Seri, kita lihat di Melaka. Di Melaka menampilkan 85%, 84-85% calon-calon muka baru. Gabungan daripada profesional, anak muda dan juga mereka yang berpengalaman. Tetapi di negeri Johor ni bagaimana, Datuk Seri? Ramai yang nak bertanya ni, dia kata bagaimana Datuk Seri nak membuat satu mold, satu acuan untuk menawarkan satu barisan calon yang diyakini boleh menang. Apakah Datuk Seri akan lebih cenderung untuk menampilkan muka baru atau bagaimana? Kerana faktor Johor mungkin berbeza. Silakan Datuk Seri. Johor negeri yang besar, jumlah calon yang bertanding pun dua kali ganda daripada yang bertanding sewaktu pilihan raya negeri Melaka. Johor saya kira tidak kurang pemimpin, sama ada yang memimpin UMNO bahagian ataupun memimpin pemuda, wanita, ramai pemimpin mereka yang terdiri daripada golongan profesional, peguam, jurutera, accountant, begitu juga pemuda UMNO yang ramai ketua-ketua mereka adalah terdiri daripada golongan-golongan profesional. Begitu juga puteri UMNO. Jadi dari segi sejarahnya ramai warlord daripada Johor ini yang dalam barisan kepimpinan di peringkat nasional. Jadi Dr. Azizan itu sebenarnya memudahkan kerana saya mengambil pendekatan secara musyawarah dengan barisan pemimpin yang ada di Johor ni, yang dah lama berada di pusat, yang telah lama berada dalam parti ni, itu memberi saya ruang dan peluang untuk mengadakan perbincangan dengan mereka tentang calon-calon di bahagian masing-masing. Yang penting saya kira sebelum kita membariskan yang patut ni, kerana ramai yang boleh, ramai yang layak, ramai yang wajar dipertimbangkan untuk menjadi calon. Jadi yang boleh saya lakukan ialah pertamanya untuk kita mengimbangi dulu calon-calon yang dapat mewakili kaum-kaum di negeri Johor ini. Orang Melayu hanya 55-56%. Kalau 35% itu kaum Cina dan mungkin lagi 10-15% kaum India, maka kita perlu melihat supaya jumlah wakil yang kita jangka boleh menang dalam pilihan raya kali ini haruslah keputusannya mencerminkan masyarakat majmuk di negeri Johor. Demografi itu sendiri. Maka kita perlu lihat itu terlebih dahulu. Berapakah kerusi yang wajar UMNO bertanding, berapakah kerusi yang patut MCA bertanding, berapakah patut yang MIC bertanding ataupun Friends of Barisan Nasional bertanding. Dan bertitik tolak daripada situ, maka kita perlu memilih kemudian. Tidak hanya UMNO mengambil langkah untuk membariskan barisan calon-calon, tetapi begitu juga MCA, begitu juga MIC. Kita harus sependapat bahawa kita akan membariskan
calon-calon yang paling sesuai, calon-calon yang diterima oleh masyarakat, calon-calon yang disenangi oleh masyarakat. Dan bertitik tolak daripada situ, maka ianya perlu ada gandengan yang lama dan yang baru, yang muda dan orang lama. Perlu ada kombinasinya, tidak melupakan juga sumbangan besar wanita kepada pembangunan negeri dan negara kita. Dalam parti kita UMNO pun juga, Dr. Azizan, you pun lama dalam UMNO ni, melihat bagaimana banyak je cawangan-cawangan kalau tak ada wanita turut hadir, banyak cawangan yang tak dapat bermesyuarat kerana Betul. tak cukup quorumnya. Sudah sampai masa saya kira kita mengiktiraf. Sebab itu parti Dr. Zizan telah memberi pengiktirafan besar kepada wanita, menjadikan Ketua Wanita UMNO Malaysia itu setaraf dengan timbalan Presiden. Itu sebagai satu pengiktirafan. Saya berhasrat untuk menterjemahkan itu dalam pilihan raya kali ini sebagai satu tanda pengiktirafan kita kepada sumbangan besar wanita kepada pembangunan negeri, kepada pembangunan parti. Jadi kerana masih lagi dalam proses, itu adalah beberapa kriteria. Mengambil kira apabila kita menurunkan had umur daripada 21 kepada 18, kita juga harus mendengar apakah isi hati rakyat di bawah. Apabila kita melihat akan adanya pengundi-pengundi muda yang tampil dalam pilihan raya kali ini. Inilah pilihan raya yang pertama yang menggunakan senarai daftar pengundi automatik, termasuklah yang berumur 18 tahun. Yes, memang satu cabaran yang cukup besar, tapi saya yakin bila sampai masa dan ketikanya, kita akan dapat membariskan satu barisan calon-calon yang dapat menterjemahkan manifesto atau aku janji Barisan Nasional itu dengan cara yang paling berkesan, dengan perkhidmatan yang terbaik yang dapat diberikan kepada rakyat Johor.